Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Tira Aminuddin. Usaha menyeluruh akan dilaksana untuk kurangkan kadar defisit fiskal negara kepada 4.3% tahun ini. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadil memaklumkan tahun lepas defisit fiskal berjaya dikurangkan kepada 5%. Pada 2022, kadarnya 5.6%. KDNK pula tumbuh 3% suku keempat tahun lepas. Pencapaian itu diperoleh meskipun berdepan persekitaran luar yang sangat mencabar. Fahmi turut memberitahu ekonomi negara berada dalam landasan tepat. Ini mengambil kira penurunan kadar pengangguran dan inflasi selain kenaikan FDI. Dalam perkembangan lain, Fahmi memaklumkan usaha menambah baik liputan perlindungan kepada penggiat seni dan pengamal media terutama wartawan sambilan sedang dilaksana. Beberapa mekanisme boleh dipertimbang termasuk memperluas perlindungan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri per kesok. Perbincangan mengenainya akan dibuat bersama Menteri Sumber Manusia dan pihak Perkeso hari ini. Untuk memberi peluang pencarum yang bekerja sendiri ini mendapat benefit ataupun manfaat pencen ilat dan pencen penakat. Dan saya harap dalam masa yang tidak terlalu lama kita akan ada berita gembira sama ada untuk para seniman, cast and crew dan juga warga media serta golongan P-Hailing. Beliau ditemui pada program Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Parlimen Lembah Pantai di Ibu Negara. Lebih 1,000 individu berbilang kaum dan agama memeriahkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina anjuran Dewan Perniagaan Tionghoa Labuan malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menghadirinya. Beliau menyifatkan kehadiran masyarakat majmuk benar-benar menyelahkan semangat kebersamaan. Ia perlu dikekalkan bagi menjamin keharmonian dan keamanan negara. Acara berlangsung di Dewan Tadika Cihua diserikan dengan persembahan kebudayaan termasuk tarian tradisional masyarakat Cina. Nasional FM menampilkan segmen terbaru Peluk Bantal bersama Geng Burung Hantu. Selain hiburan pelbagai genre lagu, pengisiannya turut mengangkat konsep Malaysia Madani yang memperkukuh perpaduan, juga perkongsian pengalaman pendengar setianya. Segmen itu ke udara setiap Ahad dan bersiaran selama 3 jam mulai 12.30 malam. Istimewanya, ia menampilkan tetamu jemputan termasuk selebriti selain pendengar setia stesen radio RTM itu. Dan menerusi pelancaran segmen Peluk Bantal, menerusi Geng Burung Hantu pada malam ini, kita ingin memperkasakan lagi segmen-segmen dalam Nasional FM. Terutamanya bila kita perkenalkan segmen Peluk Bantal ini ialah untuk para pendengar berkongsi bersama-sama dengan Nasional FM tentang suka duka ataupun kita panggil jauh di sudut hati. Segmen Peluk Bantal bersama Geng Burung Hantu dilancarkan tengah malam tadi. Selain radio, segmen berkenaan boleh diikuti menerusi TikTok Nasional FM. Sebuah ladang ternakan kinzi di perkampungan Sungai Lembu di seberang perai tengah Pulau Pinang diarah tutup serta-merta. Arahan dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV selepas ladang itu disyaki lepaskan di sisa ternakan hingga mengakibatkan pencemaran Sungai Kulim dan Sungai Air Merah di Kedah. Pengerusi Jawatan Kuasa Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Pulau Pinang, Fahmi Zainul berkata, semakan JPV mendapati ladang itu tiada lesen sah untuk beroperasi. Pemilik ladang diarah kosongkan ladang selain perlu berikan jadual pergerakan kinzi dari ladang terbabit ke rumah sembelihan. Fahmi memaklumkan pemindahan perlu dilakukan secara berperingkat kerana jumlah ternakan di ladang itu banyak. JPV juga akan keluarkan satu notis kompaun dan ambil tindakan lanjut terhadap pemilik ladang berdasarkan peruntukan perundangan sedia ada. Muhammad Hanafi Muhammad Nasir, 35 tahun yang hilang di Kuching sejak Khamis lepas ditemukan meninggal dunia 2 hari kemudian. Mayatnya terapung di Sungai Bintawa.
Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad mengesahkan pihaknya terima laporan daripada orang berhubung penemuan mayat berkenaan. Proses bawa keluar mayat dari sungai dilaksana pasukan polis Marin bersama bomba. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk pengecaman. Identiti mayat mangsa disahkan ahli keluarga. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Ini pula di Kuala Terengganu, operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki yang dikhawatiri lemas di Pantai Batu Buruk semalam disambung hari ini. Pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid memaklumkan operasi kembali diaktifkan pukul 7 pagi. Operasi hari pertama yang bermula tengah hari semalam ditangguhkan 7 malam tadi berikutan keadaan mula gelap dan laut bergelora. Mangsa dikenal pasti sebagai Zulkarnain Muhammad Zubir, 44 tahun, dikhawatiri lemas selepas ditarik ombak besar semasa berenang. Mangsa ke pantai berkenaan untuk beriadah bersama isteri dan 2 anaknya. Penempatan haram warga asing di Setia Alam Selangor digempur Jabatan Imigresen JIM. 132 pendatang tanpa izin terdiri daripada warga Indonesia dan Bangladesh ditahan. Penempatan haram itu wujud sejak 4 tahun lepas. Ia bukan sahaja dilengkapi bekalan elektrik, malah menempatkan kedai runcit, warung dan surau. Kesemua pendatang tanpa izin itu dipercayai menyewa kawasan berkenaan daripada warga tempatan. Amount dia dah, kalau berdasarkan tadi ke 1,000 dah ke 2,000 sebulan. Untuk satu rumah? Untuk satu kampung, satu kawasan. Mana mereka bayar ini secara berkongsi. Ketua kampung ni akan membuat kutipan daripada keluarga-keluarga yang ada di sini dan membuat bayaran kepada tuan tanah pada setiap bulan. Serbuan dijalankan awal pagi semalam hasil risikan dan aduan. Op Nodahas dan Op Hibo yang dilaksana Polis Johor pula menyaksikan penahanan 184 individu termasuk 162 warga asing. Ia membabitkan pelbagai kesalahan termasuk penyalahgunaan dadah dan melanggar syarat lesen hiburan. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar mendedahkan 48 individu disahkan positif dadah hasil ujian air kencing. Pihaknya turut merampas pelbagai peralatan hiburan selain wang tunai dipercayai hasil perniagaan. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut. Serbuan dilaksana selama 5 jam mulai 12.30 malam semalam membabitkan penugasan lebih 130 anggota. Ia tertumpu di premis yang disyaki menjalankan aktiviti hiburan tanpa lesen, memberi khidmat pelayan wanita warga asing dan penyalahgunaan dadah. Seorang penjawat awam didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru atas 25 pertuduhan terima suapan lebih RM16,000 antara 2019 hingga tahun lepas. Tertuduh Saiful Amin Sabra 51 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Lelaki itu didakwa setuju terima wang berjumlah RM16,150 daripada 6 individu. Ia mempunyai hubungan dengan tugas rasminya sebagai juru teknologi makmal perubatan di sebuah hospital kerajaan. Wang itu diberikan kepadanya menerusi transaksi bank secara dalam talian secara berperingkat. Tertuduh diikat jamin RM10,000 beserta syarat tambahan termasuk melapor diri di Pejabat SPRM Johor Bahru sebulan sekali dan menyerahkan pasport kepada mahkamah. Sebutan semula kes 21 April ini. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu pula, seorang pemilik syarikat dan pekerjanya didenda masing-masing RM50,000 dan RM30,000 kerana mengemukakan dokumen palsu kepada perkeso. Ia bagi menuntut insentif program penjana kerjaya 2.0 penjana berjumlah RM5,300. Perbuatan itu dilakukan kedua-dua tertuduh 3 tahun lepas. Hakim Muhammad Azhar Othman menjatuhkan hukuman itu ke atas pemilik syarikat Ari Syahiman Muhammad Zain dan pekerjanya Nurul Azwani Muhammad Razali. Ia selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan pilihan yang dihadapi. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.